Alamak, tak ada suara Dengar tak? Saya cuba pakai. Nasib you all tolong alertkan. Kalau tak, saya akan menghadapi masalah. Saya cuba pakai hari ni sound system yang lain. Sound system gitu, bukan sound system lah, mic untuk membolehkan. Mungkin tadi saya salah tekan kot. Okay. Tadi tak ada suara. Yang ni kita tengok. Boleh ada suara tak? Dengar tak suara? Lagi jelas. Saya ada pakai mic ni. Tara, pakai mic. Dengar suara saya. So hari apa itu hari weekend lepas. Dengar suara saya? Dengar ke suara? Please suara. Tolong confirmkan. Kalau takkan saya cakap seorang-seorang kan. Tak ada orang kawan-kawan kita kat sini. Last weekend saya ada bercerita lah dengan sahabat saya masa saya ke JB. Cerita tentang seronoknya dapat kawan-kawan baru dekat dalam Facebook, IG. Kadang-kadang kita pergi ke mana-mana jumpa ke sahabat-sahabat baru yang mempunyai kita panggil sebagai mic setting normal. IR dengar macam dalam konsert. Konsert macam mana nak set? Saya tak tahu. Saya pakai benda lain. Sejak bila pula aku masuk konsert? Kelakar lah korang ni. Sejak bila lah saya masuk konsert ni? Tak ada konsertnya. Itu hari pergi konsert siapa tu nama dia? M. Nasir tu hari pun okey juga kan. Ni nanti kita pergi konsert lagi. Konsert. Dengar tak? Dengar. Apa cerita boleh tak dengar? Dia orang ni kadang-kadang saja tau nak percayai aku tau sebenarnya. Ambil kau. Kalau tak dapat yang tu, kita pakai yang lain. Alah, biasalah. Dunia ni dia kan ada try and error dan try and adjust. Alah, bukan susah sangat. Kita mic aja. Semua matter. Dengar. Terima kasih Puan Sharifah Norita, I love you. Dengar kata dia. Yang lain senyap je, tak berani nak komen. Saya ni garang ke? Kalau lah aku ni garang sangat. Kadang-kadang kan anak saya kan bila pergi sekolah, ada kawan-kawan dia kata, bapak kau garang lah. Cakap muka dia, saya muka garang. Garang dah aku masuk benda lain. Garang. Alamak, bab-bab tani kera ni yang tak best ni. Nak bercakap apa, idea pun hilang. Saya nak try mic baru sebenarnya. Sebab kalau tak pakai yang ni, dia kena buka segala-galanya leceh. Okey, boleh dengar? Okey. Memanglah dah lama. Terpaksa juga pakailah si Boya ni kan. Boya ni leceh. Tapi okey lah. Yang penting kepuasan hati anda semua. Boleh dengar suara saya kan. Kalau tak, kita membebel seorang-seorang. Okey, saya mohon maaf atas kesulitan kesulitan yang berlaku. Lokasi sekarang berada dekat Puchong. Saya ada urusan sikit ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi cerita apa aku dah lupa dah. Ya Allah Akbar. Okey, saya cerita tentang enjoynya buat live ni. Sebenarnya bila saya teringat dulu saya nak buat live, sebabnya bila saya tengok orang suka sangat jual, ada lelong lah. Lelong tahu lelong, ada orang jual lelong entah apa-apa, jual lelong emas lah, jual barang-barang elektrik, lelong lah, whatever tu semua sekali lah. Banyak tau sebenarnya. So saya kata why not kita cuba fikirkan something lah. Tapi isu yang dekat dalam live ni adalah kita nak send masa. So saya pun fikir-fikir macam mana nak cari masa sebenarnya. So dapat satu idea, kita buat je lah waktu 12.5 hari.
pada setiap hari. Mudah-mudahan benda tu ada slot masa, saya ada masa, you all ada masa. Dan kita tak boleh nak katakan semua orang ada masa. Malam-malam pun kan ada orang ada masa, kita pula tak ada masa, betul. Yang penting siapa yang bersama-sama dengan saya nak infakkan je lah. Orang kata apa yang kita sembang ni kan, ilmu-ilmu mungkin yang ada ni, untuk mungkin yang kadang-kadang tak sempat nak tengok sekarang bersama dengan saya, kita tengok masa lain. Alright. So daripada menceceh tadi, cerita-cerita tadi, kita cerita bab yang lebih munafat. Betul-betul. Alright, sahabat-sahabat semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada tahun lah, last week, video yang live yang itu hari sangat-sangat best saya tengok, berkenaan dengan salah faham orang, kesalahan mereka pergi letak emas mereka dekat Rahnu. Nampak ramai sangat suka sangat share dan view. Saya tengok dah meletup-letup dah, alhamdulillah. So syukur banyak-banyak saya ucapkan sekali lagi terima kasih daripada saya kepada sahabat-sahabat semua yang share video-video tersebut. Dan juga video-video ni mudah-mudahan kita akan mendapat bahagian masing-masing lah. Bahagian pun benda ni bukan kena bayar pun, tak ada upah pun. Bahagian tu bukan dapat portion apa, dapat pahala mudah-mudahan. Alright. So cerita tentang Monday Blues. Monday Blues. So selalu saya ingatkan tentang kepada staff saya selalunya. Sebab kita ada organisasi kan, saya nak cakap dekat Jabatan Kerajaan tak boleh lah. Sebab macam semalam saya berkesempatan pergi ke Johor Bahru. Saya tengok ni tak boleh nak cakap dekat mana saya pergi. Siapa kata ni? Alright, Kuala Kangso on, alhamdulillah. Thanks for watching tuan-tuan semua. Muammar Ismail. Okey, saya pergi ke JB sebab JB semalam open office je terbuka. Office buka, Jabatan Kerajaan kan saya dah buka. So saya ada urusan sikit dengan Jabatan Kerajaan. Nama tak boleh sebut sebab saya nak sentuh sikit perkara ni. So bila cerita bab ini, yang menariknya adalah kita di sektor swasta, lebih-lebih lagi saya percaya sahabat-sahabat semua ramai juga yang bekerja swasta, kerja sendiri kan, buat bisnes sendiri, dan juga ada juga yang entrepreneur kan. So ada juga yang macam-macam lah kerja masing-masing lah. So bila kita tengok dalam satu baris dekat office tu kan, ada yang tengah main game, ada yang tengah main WhatsApp lah, Telegram lah. So bila saya tengah tunggu, lama saya kena tunggu. Kita punya appointment sepatutnya 8.30. Dia kata okey, tak dapat tuan, kita jumpa dalam pukul 10 lah, 10 ke atas. Saya pun sharp lah pukul 10. Tiba tercegat kita dekat pejabat tu. Betul, saya cakap nak jumpa dengan tuan ni. Okey, saya tunggu pun 45 minutes. Bila saya masuk dekat pejabat tu kan, nama tak boleh sebut sekali lagi sebab saya pun tak ada ambil gambar semalam post apa-apa, sebab beliau melibatkan Jabatan Kerajaan, tak seronok lah. Bukan semua, bukan semua, tapi ini yang saya jumpa semalam lah, cerita semalam. Adalah cerita-cerita lain, kita tak nak cerita-cerita, kita ambil yang fresh semalam. So bila saya jumpa dengan pegawai tersebut, pegawai itu cakap, kita sebenarnya kekurangan staff. Dia kata saya sebenarnya ramai staff-staff saya ni pun jaga 2-3 projek. Dia kata, oh iya ke? Okey. Dia cakap saya pun rasa macam nak garu kepala ke, nak gelak ke, nak tersenyum ke, nak marah ke, saya pun tak tahu nak cakap apa. Okey, ialah perspektif masing-masing. Tapi bila cerita-cerita banyak macam tu, kita faham bahawasanya ada sebahagian daripada orang, saya tak cakap government lah, saya cerita tadi situasi tu, tempat tu dekat situ, yang mana masa tu saya tengok waktu tu tengah fresh lagi, orang tengah kerja waktu sebelum lagi orang kata mood nak tengah hari macam 12.30 ni, dan pukul 10 lebih kan, sebelum pukul 11 lagi. So masing-masing dah pegang handphone. Kalau untuk buat kerja mungkin okey lah, tapi benda yang tak berkaitan. So ini bukan kali pertama sebenarnya saya melihat, selalu saya tak ada sebut pun, sebab kita nak sebut dalam Facebook ke apa kan, kadang-kadang benda tu quite sensitif. Tapi dalam live ni saya sembang je lah kan, cerita. Bukan nak cerita Jabatan Kerajaan, maksudnya sekarang kita nak cerita tentang mood. That's why cerita tentang Monday Blues.
So bagi orang Johor sebenarnya dia main Monday Blues dia pada hari semalam lah. Dia tak ada Monday Blues. Dia cuma ada Sunday Blues. Thanks for watching sahabat-sahabat semua. So kita cerita sembang-sembangnya, kita nak tengok perspektif apa yang kita lihat. So dari segi bila cerita tentang projek, ada satu projek saya tak boleh dijalankan disebabkan oleh diceritakan kita short of staff bla 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 bla. Okey, saya cakap dalam kepala saya sebenarnya dalam bidang kita jadi entrepreneur ni, usahawan, buat bisnes ni kita lebihkan kepada multitask. Multitask maknanya seorang boleh buat kerja banyak-banyak kan, dan kita kena utilisekan masa kita dengan sebaik yang mungkin. Memanglah masa kita kadang-kadang pukul 8 sampai pukul 5 atau 8.30, pukul 5.30. Masa tu sangat-sangat berharga sebenarnya, Dan dengan sekarang ni pun kalau kita cerita dari segi cuti kita ni dah melampau. Dalam seminggu kita ada 5 hari, 5 kali dengan 4 minggu ada 20. Tapi kalau kita kira-kira balik semula, dalam tempoh 20 hari itu sebenarnya bukan 20 hari bekerja. So kalau kita cerita balik semula, benda tu macam seolah-olah lebih banyak cuti, cuti daripada bekerja. Zaman saya muda-muda tu, mudalah sangat, zaman-zaman muda. Kita kerja 6 hari seminggu. Siapa yang sama dengan saya dulu? Kita pernah kerja 6 hari seminggu dulu. Tolong angkat tangan. 6 hari seminggu. Hari Sabtu kita kerja. Kerja setengah hari macam tu. Dan saya tak ingat masa tahun bila dulu. Kalau siapa-siapa ingat, sahabat-sahabat semua ingat dulu. Kita nak cuti pun separuh hari lah. Maknanya hari Ahad baru tu lah kita buat trip kita untuk nak plan apa-apalah. Maknanya selepas lunch time tu baru tu lah kita buat travel. Wah, cerita amat green. Yes, Sunday Blues. Dan juga you pernah rasa. Ini kita lebih kurang umur saya lebih kurang saya lah kot. 40 lebih daripada dekat-dekat umur 50 lah ni. Dan juga lebih 50. Almost kita ni adalah lebih kurang sama lah umur. So basically dulu sebenarnya kalau dulu kerja tu kita memang betul-betul all out. Tapi kalau hari yang betul hari Sabtu tu memang kurang lah kerja. Memang mood masing-masing dah nak cuti. Tapi disebabkan oleh keadaan situasi kot. Kan dekat dalam Malaysia ni dah terlampau banyak 5 hari seminggu. Zaman saya mula-mula kerja dulu memang 6 hari. Kalau tak kita kena ni lah. Jabatan kerajaan pun semua pun 6 hari. Tapi bila sekarang saya tengok kita nak pergi menuju ke negara maju. Sepatutnya negara tahun 2020 ni adalah negara maju bagi Malaysia, tapi tak kesampaian. Okey, so kita sepatutnya berubah. Mungkin kita nak mengubah semua orang tak boleh, tapi diri kita sendiri berubah untuk kita nak mengisi masa. Macam saya sendiri memang sebenarnya saya sentiasa berfikir, macam selalu saya cakap, ada apa-apa idea, kita tulis, nak buat apa-apa, kadang-kadang idea tu datang. Dengan staff-staff saya pun ada masa nanya lah, kalau siapa jadi staff saya memang boleh kata ada benda je saya akan terus type. Ada orang reply, tak reply, itu satu part lain. Tapi pada saya kena throw je apa benda yang kita terfikir untuk kebaikan sama-sama. So, kita tak boleh memikirkan tentang sebenarnya tak boleh memikirkan bahawa yang kita ni semuanya adalah kena kerja mengikut masa. Ni kita punya point. Saturday sepatutnya half day and the end sampai pukul 5 petang juga kerja. Yes. Ini zaman dulu. Mungkin geng-geng baru-baru ni, Gen Y ni memang rasa pelik lah kalau kita kerja 5 hari seminggu. Tapi disebabkan oleh ni lah saya rasa masing-masing boleh kata dah lemau. That's why bila dengar orang kata kan cerita tentang Monday Blues ni, saya rasa macam tak kena lah, something wrong. Benda tak kena. Kita sebenarnya dah sepatutnya bergerak. Dah cuti tu dah cukup sebenarnya. Cuti dah cukup. Sabtu Ahad tu patutnya dah cukup lah. Dah tak ada lah cerita-cerita Monday Blues. Kalau siapa tak tahu tentang Monday Blues ni, sebenarnya Monday Blues ni satu term yang diguna pakai mana hari monyok sedunia lah lebih kurang. Nak dapatkan mood, macam contoh enjin nak kena start, pirah pada saya macam tu lah. Tak ada istilah tu sebenarnya, tak ada. Istilah tu hanya sebahagian orang je yang guna pakai. Pada saya,
untuk kita nak pergi menggerakkan kita punya ekonomi rumah kita, ekonomi syarikat kita, ekonomi syarikat mana tempat kita bekerja, dan ekonomi Malaysia sendiri, kita kena tolak habis-habisan apa yang dikatakan dengan Monday Blues. Tak ada dah istilah Monday Blues. Dan pada saya nak sarankan pada kerajaan untuk fikir balik semula, kira balik semula cuti yang diberikan kepada cuti umum lah, cuti umum. Pada saya banyak sangat lah. Bulan ni je, bulan 1 dah berapa banyak cuti, bulan 2 lagi ni cuti, saya pun tak faham. Kan? Makna kata kalau nak kira 20 hari tu memang boleh kata tak ada kot tiap-tiap bulan. Tapi kerajaan sila terasa lah kan, fikir. Tapi mungkin orang yang dari pihak kerajaan you nak kerja, you akan kata, wah, IR ni short cut kita punya cuti. Mungkin you tak bersetuju dengan saya. It's okay pada saya, itu pandangan masing-masing lah kan. Cuma pada kita fikir balik semula. Kalau kita sebab terlampau banyak cuti, apa kita buat sebenarnya? Apa kita buat? Kadang-kadang cuti sekolah pun sama, tak berkaitan kan. Cuti yang baru-baru ni, Chinese New Year pun cuti berapa hari, saya pun tak faham pasal cuti lama sangat. Dan akhirnya masing-masing terpaksa kejar lah silibus, dan quality of the learning session tu dah berkurangan. Dan cikgu-cikgu pula terpaksa lah bekerja pada hujung minggu kan, dan anak-anak pun sama juga. So dia berkaitan. So ini bukan topik kita nak cerita tentang cuti, tapi basically pada saya Monday Blues adalah satu benda yang sepatutnya tak perlu tak perlu ada dekat dalam minda siapa-siapa pun. Sepatutnya bila kita on je kerja, kita terus kerja. Dan sepatutnya belum lagi kerja, kita dah berfikir dah something apa kita nak buat. Okey, saya bagi tips. Saya bagi tips bagaimanakah cara kita nak bergerak. Yang biasa saya buat untuk membolehkan kita punya organisasi kita bergerak dengan baik. Berapa ramai yang nak tolong kat tangan si I. Kalau tak ada I, saya tak nak share something which is memang benda tu pada saya okey, good. Masing-masing memikirkan sesuatu benda untuk mereka buat. Pekerja yang bermotivasi rasanya tak ada Monday Blues. Yes, saya setuju. Bagi sesiapa yang bekerja sepenuh hati, berfikirkan macam mana nak meningkatkan produktif mereka, pada dia Monday Blues tak ada dalam kamus hidup mereka. Cuma ada sebahagian yang mungkin rasa macam Monday Blues tu. Kita nak sedarkan mereka, sebenarnya mereka ni kena sedar diri, sebenarnya there is no Monday Blues. Mungkin daripada anasir-anasir luar ataupun daripada budaya luar yang mungkin dia nak membolehkan kita berada dalam keadaan yang tidak produktif. That's why mereka mengatakan adanya Monday Blues. Kan, walhal sepatutnya tidak ada dekat dalam kepala pemikiran kita. Kita sepatutnya mengikut contoh Islam sendiri, di mana kita melangkahkan kaki kita keluar daripada rumah, langkah kaki kanan kita tu menunjukkan benda tu adalah satu jihad. Satu jihad yang kita buat untuk keluarga kita, untuk membolehkan kita menaik tarafkan sara hidup, menaik tarafkan kualiti kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, dan memberikan barakah setiap rezeki yang kita dapat. That's why benda tu datangnya bila kita bekerja dengan langkah kaki yang orang kata niat kita tu mencari rezeki, dia akan menjadi pahala. Dan limpahan tu akan pergikan kepada anak-anak kita supaya mereka boleh dapat barakah daripada rezeki tersebut. Walaupun ianya tak nampak, tapi lahiriah dia tu akan pergi ke sana untuk jangka masa panjang. That's why kadang-kadang kita dimemokkan. So lepas daripada ni, saya harap sahabat-sahabat semua, bila orang cakap tentang Monday Blues ke whatever tu semua sekali, bro ke sis ke kan, cakap mana ada Monday Blues, Islam tak ada Monday Blues pun. Cakap dengan dia macam tu kan, cakap dengan dia bahawa kita orang Islam sentiasa bekerja. Bekerja maknanya kita berfikirlah, bekerja macam mana nak memertabatkan, sebenarnya macam ni lah. Saya senang cakap macam ni. Kalau kadang-kadang kita berfikir bahawa kerja tu adalah kerja yang hakiki ni adalah kerja yang macam terpaksa. Sebenarnya tu satu kaedah yang salah. Kerja ni adalah benda yang macam mana nak cakap, it's a must. Kerja yang perlu.
Sama ada anda jadi trader ke, anda jadi cikgu ke, anda jadi tukang kebun ke, anda jadi businessman ke, anda jadi kerja pelayan ke, atau jadi stewardess ke, steward ke, anda jadi penyanyi ke. Penyanyi semalam ada cerita apa tu, AJL adalah Anugerah Juara Lagu, yang satu lagi adalah Akademi JL, AJL juga. Okey, so benda tu kita kena lihat benda tu sebagai satu kejayaan kita, which is kita tak boleh nak katakan benda tu kita limitkan ia kepada hanya apa tadi, nak kerja 9 to 5 ataupun 8 to 5. Dia tak boleh macam tu. Baru itulah kita akan boleh pergi jauh dan jauh. Kalau kita melihat kepada contoh macam politician, dia orang lebih kepada fikir macam mana nak upkan diri dia orang bila nak cari publicity, whatever lah tu semua. Sebab utamanya dia orang nak fikirkan macam mana nak rating dia orang naik supaya orang nampak apa yang dia orang buat. So macam kita sendiri bekerja, kita fikirkan macam mana kita cuba tingkatkan produktiviti kita supaya membolehkan setiap satu yang kita buat ni upgrade. That's why bila saya lihat pada tahun 2020 ni, ya, sesuatu yang something lah. Saya nak cakap macam mana cikgu-cikgu sekarang berhadapan dengan satu situasi yang terpaksa main pada komputer, nak kena upgrade. Kalau dulu kita tak kisahlah, maknanya saya tengok sebab wife saya ustazah, dia selalu update. Saya pun tanya, untuk update apa? Ni update data. Dulu tak ada, sekarang dah terpaksa ada. Dan saya percaya benda ni kalau kita letakkan satu orang kata cakap pada kita, ni bebanan untuk cikgu, sebenarnya satu upgrading. Sebab di peringkat pengurusan atasan sana, di peringkat mungkin kementerian ke kan, ataupun dia panggil pejabat pendidikan daerah ke kan, dia nak memantau macam mana prestasi cikgu, macam mana prestasi anak murid dengan hanya melihat keadaan tersebut. That's why benda ni kita kena lihat secara global, secara lebih besar. Sebab semua sekarang kita dah terlampau maju dah maju. Contoh kalau katakan misalnya kita cakap dari segi macam kedai, ramai orang dulu mungkin dia orang komplain lah, nak kena ada barcode apa tu semua kan. Usahawan sendiri kena sediakan barang mesti ada barcode supaya barang dia orang boleh masuk kat kedai. Yang dulu awal-awal dulu pekedai-pekedai pun bising juga. Alah, sistem kena ada pula, nak kena barcode, nak kena ada sistem komputer. Tapi kita fikir balik semula, sekarang benda dah jadi normal. Dah jadi normal. Sebabnya bila kita tahu scan je produk tu, makna satu produk keluar, makna berapa banyak sale yang berlaku pada satu hari, sale yang berlaku pada satu minggu, dan sale yang berlaku pada tempoh sebulan. Untuk nak restock semua kita boleh tahu. So kita kena berfikiran positif. That's why kalau kita fikir benda tu adalah satu benda yang bebanan, dan benda tu kita tidak akan bergerak ke jauh-jauh lah. So bila cakap benda tu, yang kita kata tadi, benda tu akan macam mana kita nak positifkan diri kita apabila kita nak kena ikut arus semasa, arus zaman, arus ke-2020 ni, untuk membolehkan kita sendiri membantu kita sendiri penyumbangkan kepada peredaran zaman ni. Jikalau kita sendiri akan menyumbang kepada kemunduran. Terutama sekali macam saya sendirilah, orang Malaysia sendiri kan, orang Malaysia. Kita duduk terfikir. Ni cerita juga semalam lah, bila cerita tentang projek masing-masing jabatan kerajaan. Kita tak ada bajet untuk nak buat macam ni. Bila contoh dia cakap kita bajet tak ada ni, contribution banyak. Bila contohlah saya ambil cerita ada satu topik yang lain lah. Apabila saya jumpa sahabat saya, dia cerita tentang ramai orang. Ni topik yang bagus untuk kita cerita. Ramai orang nak buat masjid, ramai orang nak buat surau. Suka tak suka? Sukalah kan. Ramai orang nak buat masjid dan surau. Saya pun ada sahabat-sahabat minta tolong untuk kita bantu untuk buat masjid, buat surau. It's a positive thing. Memang kita bagus benda tu. Tapi on the other side, kita fikir balik semula, jikalau satu tanah tu kita develop jadikan masjid ataupun develop jadikan surau, soalannya adalah siapa yang nak menguruskan masjid surau tersebut? Adakah masjid dan surau tersebut sebelum ni telah utilize sepenuhnya? Atau kita memang suka-suka nak mengadakan masjid ni untuk membolehkan, senang, dekat dengan rumahku. Yang tu kita nampak, dan kita membantu orang untuk membuat nak infak. Okey, satu part selepas construction, selepas handing over,
banyak kos yang orang tak nampak. Contoh dia untuk penyelenggaraan, penyelenggaraan bangunan, bagaimanakah untuk nak bayar gaji imam, untuk bayar gaji Bilal, Siak ke whatever lah tu semua sekali. Ini luahan rasa daripada orang yang bertanggungjawab. Dia kata benda ni yang ramai orang tak nampak dan orang marah pada jabatan mereka lah. So bila saya cakap pada dia, memang saya cakap memang betul tuan cakap, saya cakap akan tapi di satu pihak lain kita memudahkan agama kita, saya cakap, dan di peringkat kita dekat bandar, saya cakap kita tak ada isu pun sebenarnya. Kita fikirkan macam mana nak dapat infak, kita bagi servis kepada orang masyarakat, dan akhirnya benda tu menjadi satu dah ada income sendiri. Kita buatkan ruang bisnes dekat masjid surau untuk menjadi income. Betul tuan cakap, tapi sebahagian ni memang ya, tapi sebahagian lagi yang ramai ni dia berkadar mengikut keadaan semasa. Dia cakap memang menjadi burden kepada pejabat-pejabat yang terlibat untuk membantu menguruskan. Dan saya faham. Dan saya cakap rupa-rupanya di satu pihak kita nampak benda lain, di satu pihak lain pula kita melihat benda yang ada masalah timbul. That's why kesedaran ni lah yang saya rasa penting untuk kita sama-sama fikirkan bagaimanakah kita nak meletakkan diri kita untuk menyumbang kepada masyarakat. Mungkin kalau kata kita lihat pada keluarga kita je dah cukup. Pada saya itu tidak memadai, tidak begitu cukup disebabkan oleh hanya keluarga saja kita lihat. Kita kena lihat lebih besar bagi masyarakat, di bahagian daerah, negeri, apa yang kita boleh contribute untuk membolehkan kita punya ummah kita terdidik, ummah kita bersama-sama diacu minda mereka dengan benda-benda yang lebih baru. Sebab benda ni kalau kita tinggalkan contoh kita punya telefon kan, social media ke, kita banyak yang kita tertinggal dari segi teknologi, dari segi information. So kita kena gunakan benda ni untuk apa? Untuk membolehkan kita lebih maju lagi. Dan kadang-kadang benda ni yang jadi satu masalah Monday Blues juga disebabkan wujudnya Monday Blues disebabkan dengan ada pengisian baru. Pengisian apa? Adanya handphone di tangan. Macam saya cakap tadi di satu jabatan tadi tu, menjadi mereka jadi dia orang tak kerja. Saya tengok tu saya rasa macam menakutkan. Sebab sebelum ni saya pernah pergi dekat satu bangunan jugalah bila saya buat inspection. Berapa floor yang saya pergi, nama pun kebangunan tu tak boleh sebut lah. Memang sinonim sangat lah dengan kita lah, syarikat besar ni. So bila saya buat inspection, saya tengok kerja saya selalunya saya buat crack checking lah. Saya forensik punya kerja lah, mentengok crack ke mana kan, nak inspect bangunan. So bila pergi tu saya tengok, sambil tu tengoklah budak-budak tu buat kerja kan. Tengok tengok ada yang main game, ada main Facebook kan. Waktu tengah peak Allahuakbar, saya cakap. That's why nak kata itu bukannya Monday Blues, tapi itu adalah perangai bermasalah. Dan kalau kita cerita bab ni tadi, yang ada sebahagian sahabat ni tadi cerita tentang dia orang perlukan tenaga kerja yang baru, dan tiba-tiba bising pula mengadu tentang terdapatnya pula jabatan kerajaan baru ni yang banyak tidak approvekan untuk continue the contract untuk pekerja, dan diorang pula bising. Dan saya kata kena tengok dari luaran, sama ada keperluan tu ada, ataupun kadang-kadang kita just letak post dan suddenly benda tu tak function. Kena bertindak sebagai satu kerajaan, bagaimana orang swasta bekerja supaya kita boleh lebih cemerlang. Sebab whatever yang contoh jabatan kerajaan berlaku tak produktif, dia akan menyebabkan negara kita tak produktif. Dengan keadaan cuti-cuti sekarang, lebih-lebih lagi kalau katakan hari Selasa cuti, definitely hari Isnin dah tak ada Monday Blues, dah cuti terus. So mudah-mudahan perkongsian saya hari ini kita akan membuka minda kita, buka macam mana kita nak memertabatkan minda kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, supaya kita boleh mentarbiahkan mereka semua supaya lebih kerja, lebih cemerlang. Sebab apa? Sebab target kita bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk
periuk nasi kita ataupun gaji kita, akan tetapi macam mana kita nak menyumbang kepada masyarakat. Jikalau ni berlaku, dan insya-Allah Monday Blues tidak akan wujud. Dan insya-Allah juga kita akan sentiasa berfikirkan bagaimana kita dapat menyumbangkan tenaga, menyumbangkan idea, menyumbangkan kita punya contribution, expertise kita kepada syarikat ataupun jabatan kita supaya kita lebih maju dan lebih berjaya untuk masa akan datang. So terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama dengan saya di dalam live hari ini. Terima kasih juga atas thumbs up dan juga love kepada saya, dan juga share video ini. Mudah-mudahan konteks yang saya bawa hari ini anda semua faham bahawasanya ianya adalah satu tindakan yang secara berjemaah semua sekali. Dan mudah-mudahan network yang kita ada, sahabat-sahabat kita semua ada ni, adalah orang yang positif dan mereka menampak sebenarnya contribution kita hari ini, perubahan yang kita buat hari ini akan memberi kesan selepas daripada ini. Tapi jikalau tiada perubahan hari ini kita buat, kita akan berada pada takut yang sama sehingga esok, lusa dan seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.